Assalamualaikum, saya ucapkan kepada Sir Wan. Di dalam perbincangan ini, kami ahli kumpulan 4 akan membentangkan isu deforestasi. Salam sejahtera Sir Wan, saya Nur Syazwani akan merumuskan tentang penyataan masalah deforestasi. Masalah pembalakan atau deforestasi hutan di Malaysia adalah isu alam sekitar yang boleh didefinisikan sebagai penebangan hutan yang meluas dan tidak mampan. Malaysia terutamanya di Pulau Borneo dan semenanjung Malaysia telah berlaku pembalakan hutan yang ketara terutamanya disebabkan oleh perkembangan aktiviti pertanian seperti ladang kelapa sawit dan getah dan juga pembangunan moden pada masa ini. Deforestasi yang meluas ini telah menyebabkan kehilangan biodiversiti yang berharga, gangguan kepada ekosistem yang penting dan pelepasan jumlah karbon dioksida yang besar ke atmosfera. Malaysia telah menjadi pemain utama dalam pengeluaran minyak kelapa sawit di peringkat global dan permintaan terhadap komoditi ini telah memacu penjarakan hutan secara besar-besaran. Oleh itu, impak tidak hanya kepada ekosistem tempatan tetapi juga menyumbang kepada perubahan iklim global dan pengekalan sumber alam yang berharga. Dan ini telah menjejaskan kesihatan manusia. Berdasarkan Sumber Malaysia, Deforestation Rates and Statistics, pada tahun 2010, Malaysia mempunyai banyak hutan semula jadi yang meliputi hampir 87% daripada tanahnya. Walau bagaimanapun, menjelang tahun 2022, sebahagian besar hutan ini telah hilang, kira-kira 118,000 hektar. Ini adalah masalah kerana apabila hutan ditebang, ia melepaskan banyak karbon dioksida, gas yang menyumbang kepada perubahan iklim. Dalam kes ini, jumlah karbon dioksida yang dilepaskan seperti jumlah yang dihasilkan oleh hampir 84 juta kereta yang memandu selama setahun. Jadi kehilangan hutan di Malaysia tidak hanya merugikan alam sekitar tetapi juga menyumbang kepada isu perubahan iklim. Oleh itu adalah penting bagi negara-negara untuk mencari cara untuk melindungi hutan dan menggunakan tanah secara mampan untuk mengelakkan masalah ini daripada terus berlaku pada masa hadapan. Assalamualaikum, saya Nur Mazatu Akirah. Di sini saya ingin membincangkan tentang faktor permasalahan dan kesan deforestasi. Antara faktor yang menyumbang kepada deforestasi di Malaysia ialah pembalakan haram. Faktor ini merupakan masalah yang serius dan tidak hanya mengancam kelestarian alam tetapi juga membawa dampak yang serius kepada seluruh masyarakat di Malaysia. Aktiviti pembalakan haram juga menyebabkan kerugian besar terhadap kawasan hutan yang berfungsi sebagai penyerap air semula jadi. Hutan dengan keupayaannya mengekalkan air membantu mengurangkan risiko banjir. Dengan hilangnya hutan secara tidak terkawal, tanah terdedah dan tidak mampu menahan air dengan efisien, ia meningkatkan risiko banjir terutama semasa musim hujan. Akibat dari aktiviti pembalakan haram yang dilakukan secara meluas, kita dapat lihat kesan banjir dan tanah runtuh menjadi semakin serius. Menurut petikan daripada Berita Astro Awani pada 12 November 2015, terdapat kejadian tanah runtuh yang berlaku di 52.4 km lebuh raya Kuala Lumpur, Karak berhampiran kawasan lentang bukit tinggi dipercayai berpunca daripada kegiatan pembalakan tidak terkawal di kawasan hutan Lipur Lentang. Malah, hujan lebat dan tanah runtuh yang berlaku mengakibatkan kawasan tanah Aina Farina dilanda banjir setinggi lebih 1 meter dan ia merupakan kejadian pertama sejak kawasan ekopelancongan seluas 3 hektar itu dibuka. Ia juga menyebabkan semua perabot dan peralatan di kawasan percutian yang sering menjadi tumpuan orang ramai itu rosak. Selain itu, di sini kita juga dapat lihat bahawa nyawa manusia turut terancam akibat banjir yang meluas. Ini membawa kesan kepada keseluruhan masyarakat yang terpaksa berdepan dengan cabaran pemulihan pasca banjir termasuk kerugian ekonomi, pemulihan fizikal dan mental serta perubahan dalam corak hidup. Dalam usaha menangani isu deforestasi ini,
Kerjasama antara pihak berkuasa dan masyarakat amat penting agar Malaysia dapat memelihara keanekaragaman alamnya dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Assalamualaikum kepada Ustaz Wan Arifin. Nama saya Nur Syafina dan saya akan menerangkan tentang salah satu faktor permasalahan deforestasi dan kesan kepada permasalahan tersebut. Salah satu faktor permasalahan yang berlaku adalah peningkatan pertumbuhan kilang dan kompleks industri yang mengakibatkan pengambilan tanah yang meluas termasuk kawasan hutan. Proses urbanisasi dan industrialisasi yang pesat dapat mengurangkan kawasan hutan dan memotong koridor ekologikal dan menghancurkan ekosistem yang diperlukan oleh banyak spesies. Sebagai contohnya, pembangunan industri di kawasan hutan paya bakau boleh menyebabkan kehilangan habitat kritis bagi spesies yang bergantung kepada persekitaran ini. Malah, pertumbuhan pesat industri kayu juga mendorong peningkatan terhadap deforestasi. Hal ini kerana keperluan akan kayu untuk pembinaan dan industri kayu menyebabkan penebangan hutan secara meluas, di mana peningkatan permintaan global terhadap produk kayu seperti perabot, papan lapis dan bahan binaan menyebabkan eksploitasi hutan yang tidak berterusan seperti yang berlaku dalam industri kayu tropika di Malaysia. Secara keseluruhan, pertumbuhan industri tanpa pengurusan alam sekitar yang baik dapat menjadi pendorong utama deforestasi di Malaysia yang akan memberi kesan negatif yang mendalam terhadap kesejahteraan masyarakat. Kesan deforestasi terhadap perubahan iklim di Malaysia menyumbang kepada pelbagai isu yang mempengaruhi alam dan juga masyarakat. Pertama sekali, dengan hilangnya kawasan hutan, terdapat peningkatan pelepasan gas rumah hijau seperti karbon dioksida ke atmosfera. Ini menyumbang kepada pemanasan global dan perubahan iklim yang membawa impak kepada suhu, corak hujan dan fenomena cuaca ekstrim. Hal ini dapat dikukuhkan lagi dengan melihat petikan berita daripada Utusan Malaysia yang diterbitkan pada 15 Julai 2023 di mana ia menyatakan pemanasan global pada waktu ini didapati menjadi faktor utama berlakunya perubahan iklim dan pola cuaca di Malaysia sehingga mengubah suhu serta jumlah taburan hujan. Oleh yang demikian, kesan ini boleh mendorong kepada kesukaran masyarakat untuk membuat aktiviti harian. Contoh yang dapat dilihat ialah perubahan iklim boleh merosakkan kesihatan masyarakat melalui penyebaran penyakit vektor, peningkatan suhu yang ekstrim dan pencemaran udara. Ini boleh meningkatkan beban penyakit dan kos penjagaan kesihatan khususnya di komuniti yang kurang berkemampuan. Secara keseluruhan, dapat dirumuskan bahawa kesan perubahan iklim akibat deforestasi bukan sahaja memberi ancaman kepada alam sekitar, tetapi juga menyentuh aspek-aspek kehidupan harian masyarakat di Malaysia. Usaha pelestarian dan pengurusan hutan yang berkesan menjadi faktor penting untuk mengatasi isu ini dan memastikan kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat di masa hadapan. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Anisha. Saya akan membincangkan faktor ketiga dalam permasalahan deforestasi, iaitu kegiatan pertanian. Menurut Majlis Perlindungan Hutan, aktiviti pertanian menyumbang sebanyak 80% daripada penebangan hutan. Ada beberapa sebab yang menyokong meluasnya aktiviti ini. Pertama, untuk membuka ladang pertanian. Penebangan dan pembakaran hutan diperlukan bagi memberi ruang kepada tanaman pertanian seperti kelapa sawit dan pokok getah yang diusahakan secara besar-besaran. Hasil daripada penanaman ini akan lebih berkualiti di kawasan yang luas dan besar, menjadikannya produk bertaraf global yang meningkatkan permintaan di dalam dan luar negara. Secara tidak langsung, tekanan untuk memenuhi permintaan orang ramai menyebabkan penekanan kepada kawasan hutan untuk deforestasi. Ini juga memainkan peranan sebagai faktor peningkatan keuntungan ekonomi negara, mendorong kegiatan pembukaan ladang pertanian itu deforestasi secara meluas bagi meneruskan sumber pendapatan individu dan negara. Akibatnya, proses ini merosakkan ekosistem hutan semula jadi di mana tumbuhan hijau berfungsi sebagai pengeluar oksigen bersih dan penyerap karbon dioksida semakin menurun setiap hari. Meskipun tanam pertanian digunakan sebagai pengganti, ia kurang efisien dalam menyerap karbon dioksida
jika dibandingkan dengan ekosistem semula jadi hutan. Secara tidak langsung, ini akan menyebabkan kurangnya udara bersih hasil daripada kegiatan pertanian dan seterusnya memberi kesan kepada kesihatan orang ramai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syafiz Izzahar bin Zulkifli. Hari ini saya akan membentangkan tentang penyelesaian masalah. Negara kita bernasib baik kerana terdapat beberapa penyelesaian yang menjanjikan sedang dilaksanakan oleh NGO dan badan kerajaan. Berikut adalah 3 contoh. Pertama sekali ialah untuk mengelakkan penebangan hutan. Peraturan negeri-negeri dan kemudian piawaian yang dibawa oleh organisasi seperti FPC yang lebih dikenali sebagai Majlis Perlindungan Hutan adalah amat penting. Penyelesaian terbaik untuk penebangan hutan seperti disyorkan oleh kerajaan adalah dengan mengurangkan penebangan pokok dengan menguatkuasakan satu set peraturan dan undang-undang untuk menguruskannya. Perkara ini dapat dibendung kerana pembalakan akan dapat dikawal dan tidak berlaku secara haram dan terbuka. Selain itu, Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia yang lebih dikenali sebagai FDPM juga memainkan peranan yang penting dalam pengurusan dan pemeliharaan hutan negara. Sebagai agensi kerajaan, FDPM bertanggungjawab merangka dasar, peraturan dan strategi berkaitan dengan perhutanan. Ini bagi memastikan aktiviti penebangan mematuhi amalan mampan dan garis panduan alam sekitar yang telah ditetapkan. Akhir sekali, pertubuhan bukan kerajaan seperti Malaysian Nature Society yang lebih dikenali sebagai MNS turut terlibat secara aktif dalam pemeliharaan alam sekitar dan advokasi. MNS berusaha untuk melindungi habitat semula jadi, biodiversity dan penggunaan mampan sumber semula jadi. Melalui kempen kesedaran, inisiatif penyelidikan dan kerjasama dengan pelbagai pihak berkepentingan bersama NGO ataupun badan kerajaan, MNS berusaha menangani isu-isu pembalakan hutan dan mempromosikan amalan alam sekitar yang mesra. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya dapat kita lihat dari faktor-faktor dan kesan-kesan dari deforestasi ini, ia telah memberi kesan tidak baik terhadap ekosistem dan kehidupan manusia. Oleh itu, institusi-institusi yang bertanggungjawab haruslah mengambil tindakan dalam melindungi hutan Malaysia yang kaya dan penting dari segi ekologi. Malaysia dapat menyumbang kepada kelestarian alam sekitar global dan memastikan kesejahteraan jangka panjang ekosistem semula jadi di Malaysia. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.